manusia dilahirkan sempurna, namun semuanya berubah. Ada juga orang hina saya punya anak, dia cakap begitu, saya diamlah. Kampung Cempaka, Petaling Jaya. Di sinilah syurga buat keluarga ini. Demi mencari sesuap nasi, insan ini berhijrah ke ibu kota 5 tahun lalu. Abdul Rahim Zulkifli, 42 tahun, berasal dari Tawau, Sabah. Sejak setahun lalu, dia bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah pusat komersial di Kelana Jaya. Ketika berusia 3 tahun, dia diserang demam panas dan mengakibatkan mata kirinya buta. Namun, dia masih menggunakan kudrat yang ada untuk menyara keluarga. Namun majikan masih boleh menerima kekurangan itu. Setiap pagi, dia akan berjalan kaki sejauh 3 kilometer untuk ke tempat kerja. Dia menyingkap semula perjalanan hidupnya satu ketika dahulu. Pas saya datang KL tu tahun 1997. Masa tu bujang lepas sekolah. Lepas tu saya tahun 2010 saya balik. Lepas tu lepas saya dah kahwin dengan isteri saya ni, sebenarnya dekat Sabah saya kerja sebagai tukang masak. Lepas tu gaji memang tak cukup. Lepas tu aku dah bincang dengan suami isteri. Macam ni lah abang pergi KL lah bagus balik. Sebab KL ni bolehlah pendapatan boleh tahan sikit lah daripada Sabah. Lepas tu saya tinggal sini. Lepas tu saya ikut saya punya cousin. Dia cakap ada security lah dekat KL. Dia nak perlukan orang. Lepas tu saya ikut dengan dia lah datang KL. Kehidupannya di Kuala Lumpur diuji setelah dia ditipu saudara sendiri. Mereka terpaksa membayar asrama yang sebelum ini dijanjikan percuma. Setelah itu, mereka nekat untuk menyewa bilik lain berharga RM300 sebulan. Dia terpaksa berkongsi dapur dan tandas dengan 4 penghuni lain di sini. Nesi Malim mesra disapa Zulaika. Dia tabah membesarkan anak bongsu mereka, Haikal Putra, 3 tahun. Haikal perlu dibantu untuk duduk dengan betul kerana masalah tulang belakang dia yang bengkok. Dia hanya mampu menggerakkan sebelah tangannya sahaja. Selain diuji dengan keadaan Haikal, Zulaika hilang sokongan daripada keluarganya. Saya masuk Islam tu, keluarga saya ada restu lah. Sebab saya punya keluarga Kristian. Dah 8 tahun saya punya anak pertama tak pernah jumpa lah. Saya punya orang tua. Sampai saya punya yang anak kecil pun tak pernah jumpa. Keluarga saya itu orang berada, dia orang senang. Mak masih ada, tapi saya punya ayah tiri dah meninggal. Ayah betul dia kahwin lain. Diorang tak terima lah saya punya suami ni tak sempurna, saya terima begitulah sama dia. Apa diorang cakap saya terima saya. Dia cakap begitu. Ada juga dia suruh saya balik kampung, suruh pisahlah sama saya punya suami. Lepas tu saya tak nak lah. Sebab saya cakap sama keluarga saya, kalau saya kahwin, nanti saya dapat dosa lah. Saya cakap begitu. Zulaika tidak pernah menyesal hidup susah dengan Abdul Rahim. Banyak pengorbanan yang dilakukan Abdul Rahim untuknya. Dia pernah menjaga Zulaika sewaktu dimasukkan ke ward hospital selama tempoh 2 minggu sewaktu Haikal berusia 2 bulan. Bilik sewa mereka tiada kelengkapan mesin basuh dan peti sejuk. Mereka akan bergilir membasuh pakaian kotor di halaman rumah.
Sifat ceria Haikal membuatkan Zulaikha tidak pernah berputus asa untuk membesarkannya. Anak itu gemar mendengar zikir menggunakan telefon bimbit milik ibunya. Kebiasaannya, inilah terapi yang digunakan Zulaikha apabila dia mula menangis. Muhammad Haikal Putra Abdul Rahim. Dia kini berusia 3 tahun. Namun, dia tidak mampu berjalan maupun bercakap seperti kanak-kanak lain seusianya. Dia perlu menjalani rawatan terapi pemulihan cara kerja sebanyak sekali dalam tempoh 3 bulan di Hospital Sungai Buloh. Sebelum ini, dia pernah menjalani pelbagai diagnosis pada seluruh tubuh badannya bagi mengenal pasti masalah yang dihadapinya. Namun sehingga saat ini, Zulaikha masih belum mendapat jawapan dari pihak hospital. Kekangan sumber kewangan menjadi punca utama dia tidak ke hospital. Seterusnya mengakibatkan sakit yang dihadapi Haikal masih dalam pemantauan doktor. Menurut doktor, Haikal perlu dibedah. Buntu dengan kos perubatan Haikal, Zulaikha mula mencari pekerjaan untuk menampung kos pembedahan itu kelak. Sebelum ini, Zulaikha pernah melakukan pelbagai kerja seperti tukang cuci dan pembantu dapur. Namun, dia terpaksa berhenti kerana perlu berulang-alik ke hospital kerana masalah kesihatan Haikal. Buat masa ini, kekerapan terapi di klinik pakar kanak-kanak itu dikurangkan, seterusnya memberi peluang untuk Zulaikha mencari pendapatan tambahan. Mujur, jiran mereka amat memahami keadaan Haikal dan sanggup menjaga Haikal sewaktu Zulaikha keluar bekerja. Zulaikha perlu berjalan kaki sejauh lebih 2 km sehari untuk menghantar Haikal ke rumah pengasuh sebelum meneruskan perjalanan ke tempat kerja. Di sinilah tempat Zulaikha bekerja bagi mengumpul duit untuk kos rawatan Haikal. Dia bekerja sebagai pembantu dapur dengan bayaran RM1,200 sebulan sejak 2 bulan lalu. Kebiasaannya dia mula bekerja pada jam 9 pagi hingga 7 malam. Dia bersyukur walaupun negara dilanda pandemik COVID-19, dia masih diberi peluang untuk bekerja di sini. Kita dapat WhatsApp yang pertama tu dia ada WhatsApp saya untuk minta kerja. Time tu kita ada kekosongan. Dan kali kedua tu dia minta lagi. So kita pun tengok dia macam memerlukan kerja sangat dan kita ada kekosongan. So kita jumpa interview dia dan lepas tu dia cerita pasal latar belakang dia lah. Yang dia ni convert dengan ada masalah keuangan. So tu salah satu pilihan kita ambil dia lah. Pada saya dia untuk kerja dia senang bagi kerjasama lah. Kalau macam saya minta dia pergi ke kedai yang nombor 1, okey. Lepas tu bila ada hari sini kedai nombor 2 kurang, kita minta dia pindah ke kedai nombor 2 pun dia tak ada masalah. Lagi satu, bahagian waktu datang kerja tu memang awal lah. Kadang-kadang awal sampai 1 jam pun ada. Lagi satu, dia banyak bertanya. Kalau apa yang dia tak tahu, dia nak tahulah. Kita nampak dia nak bekerja. Setelah mendapat pekerjaan, barulah Zulaikha mampu membawa Haikal mendapatkan rawatan susulan di Hospital Sungai Buloh. Sebulan lalu, posterior splint ini disediakan oleh pihak hospital bagi merawat Haikal. Alat ini boleh membantu membetulkan poster pergelangan kaki Haikal. Setiap hari, Haikal perlu memakainya dalam tempoh 1 jam pada siang hari. Pada waktu malam pula, Zulaikha akan memakaikan alat ini setelah Haikal tidur dan dibiarkan sehingga keesokan harinya. Zulaikha sama seperti ibu lain. Dia berharap anaknya itu masih boleh berjalan seperti kanak-kanak lain.
Dia mengimbas semula saat dia mengetahui penyakit anaknya. Umurnya 3 bulan. Saya perasa situ macam dia punya tangannya dah boleh gerak. Dia biasa itu hisap botol, dia guna bantal. Sekalinya dia punya kepala tu, macam saya ingat lah dia bilang macam lah besar, kecil. Saya pun perasa lah situ. Last tu, umurnya dah meningkat besar. Saya bawa pergi hospital balik lah. Lepas tu, doktor cakap lah saya kena buat surat lagi ni. Doktor cakap itulah, dia bilang nak nak boleh jalan. Dia cakap begitu. Lepas tu, saya pun tanya balik macam saya tak percaya lah doktor cakap begitu. Masa dia cakap dia punya otak tu, saya macam tak percaya lah. Saya akan ni tak boleh jalan seumur hidup. Saya pun, kalau dia bedah dia punya otak pun, saya cakap, saya tanya balik lah. Dia bilang, doktor tak boleh jalan seumur hidup. Saya balik rumah macam saya terharu lah dia cakap begitu. Zulaika sentiasa berusaha untuk memenuhi permintaan doktor agar hadir menjalani terapi walaupun mempunyai kekangan kewangan. Zulaika mempunyai seorang lagi anak iaitu Muhammad Hafiz, kini berusia 7 tahun. Hafiz dilahirkan di Tawau, Sabah sewaktu mereka menetap di sana. Pada usia 2 tahun, Hafiz ditinggalkan di kampung kerana Abdul Rahim dan Zulaika perlu mencari nafkah di Selangor. Atas permintaan ibu, Abdul Rahim meninggalkan Hafiz dijaga oleh orang tuanya kerana mereka sudah terbiasa menjaga Hafiz sejak masih bayi. Kini kekurangan kewangan untuk pulang ke Sabah menyebabkan mereka tidak dapat berjumpa setelah hampir 5 tahun berpisah. Jauh di sudut hati, mereka berharap dapat bertemu dan tinggal bersama seperti keluarga lain. Alah, perasaan tu senang cakap lah. Memang rindu sangat dengan dia lah. Kalau boleh nak bawa dari sini pun memang aku nak bawa sini, tapi masalah mak tak bagi. Kalau boleh aku nak berkumpul dengan anakku sekali kan dengan ni, tapi mak tak bagi. Itu cakap lah. Dan ini biar kat kampung. Nanti kalau dah ada masa kamu balik kampung lah, bawa Haikal sekali. Dia dah bertahun-tahun duduk KL. Kadang-kadang duit pun kadang-kadang tak cukup. Nak makan pun tak cukup. Kadang-kadang yalah, aku bilang kenapa lah bagi aku diam macam ni kan. Kadang-kadang aku sedih juga tempat kerja. Kadang-kadang aku fikir sampai bila aku macam ni. Lagi satu, anak aku satu kat kampung, sampai bila aku nak jumpa dia. Keadaan malam di rumah mereka agak sunyi. Tidak seperti keluarga lain yang kebiasaannya akan menonton televisyen bersama. Mereka akan tidur lebih awal kerana kepenatan bekerja. Ruang bilik yang sempit ada kalanya membuatkan Haikal tidak selesa. Namun, itu sahaja yang mampu disediakan Abdul Rahim buat keluarganya. Dia bersyukur masih mempunyai tempat berteduh walaupun ruang biliknya sempit. Bersamamu minggu ini mendekati kisah keluarga Abdul Rahim di Petaling Jaya, Selangor. Syarikat Faiza Sdn Bhd tampil menghulurkan bantuan. Produk makanan asas seperti beras Faiza emas, bihun dan tepung gandum serta wang tunai disumbangkan kepada keluarga ini. Selain itu, bihun segera juga antara hidangan wajib untuk mereka yang sibuk bekerja demi kelangsungan hidup. Jam 11 pagi, Zulaika menyediakan makanan untuk mereka makan tengah hari. Hari ini, Zulaika ingin menyediakan kari telur menggunakan rempah kari Faiza.
Rempah kari ini sesuai untuk memasak kari tanpa santan. Sedikit sebanyak, ini membantu Zulaikha menyimpan makanan yang dimasak hingga malam. Dapur yang dikongsi dengan 4 penghuni lain tidak mempunyai peti sejuk. Dia pernah memasak semula hidangan yang sudah basi kerana kekurangan kewangan. Pertama kalau lauk macam saya beli ayam kan, saya masak kuah, lepas tu basi, lepas tu saya cuci. Saya tumis bawang, lepas tu simpan air, lepas tu taruh ayam lah. Masa itu saya langsung tak ada duit. Saya punya gaji pun cukup-cukup kami beli susunya, keliling kampung. Kadang saya keliling kampung tak tentulah 300, kadang 200. Lepas tu saya kadang beli susu dalam tin tu. Kepayahan hidup mengajar Zulaikha untuk memanfaatkan setiap wang yang ada. Lauk harian mereka ialah telur dan sayur. Mereka pernah juga beberapa kali putus bekalan makanan hingga beras yang ada perlu dicatu dengan memasak bubur. Ada ketika Abdul Rahim perlu menahan lapar di tempat kerja untuk makan di rumah pada jam 7 malam kerana tidak punya wang untuk makan. Kami tersentuh melihat sifat sabar yang tinggi dalam diri mereka. Perlu berada dalam ruang yang sempit dengan anak istimewa bukanlah satu perkara yang mudah untuk mereka tempuhi. Mujur penghuni bilik lain faham keadaan anak mereka. Namun, ada ketika Zulaikha terpaksa berhadapan dengan kejian daripada masyarakat. Saya ini orang miskin. Saya bukan orang senang sikit. Kadang ada juga orang hina saya punya anak lah, tapi saya diamlah. Dia cakaplah saya punya anak, okey you. Tapi dulu saya kerja sama bos saya Cina tu, ada satu orang tu hina saya punya anak lah. Dia hina saya punya laki, dia hina saya punya anak, saya diam, saya nak mulayan. Dia cakap macam mana? Cakaplah saya punya laki ni beginilah, dia cakap dia punya mata satu lah, suruh cerai, saya tak mau. Saya diamlah. Apa dia cakap pun saya diam. Setiap kata negatif yang dilemparkan pada Zulaikha hanya dipandang sepi. Walaupun tidak sempurna, suaminya masih mampu menjaganya dan Haikal dengan baik. Seperti kanak-kanak lain, Haikal gembira tatkala dia dibawa bersiar-siar ke taman permainan. Sedang bermain gelongsor, secara tiba-tiba, kaki Haikal kejang. Abdul Rahim tenang mengurut kaki anaknya itu dan berharap agar tiada perkara serius berlaku. Keadaan seperti ini biasa berlaku pada Haikal, terutama sekali di tempat sejuk. Mereka perlu sentiasa peka dengan perubahan Haikal. Zulaikha tidak pernah menganggap kehidupannya ini sebagai satu beban. Malah sebagai mualaf, dia punya hati yang tabah dalam setiap dugaannya. Mungkin diuji saya lah, saya begini. Sebab saya jumpa lagi begini, saya sabarlah. Apa dia cakap, saya sabar. Masa saya kerja di Tinai pun ada juga orang hina saya punya anak. Dia cakap begitu, saya diamlah. Apa dia cakap, saya diam. Kalau saya lawan nanti, saya tidak ada kerja situ lagi. Sebab saya berhenti itu, saya punya anak sakit ni. Balik-balik kena pergi hospital lah. Saya diam. Orang hina saya diam. Tapi Tuhan uji saya sudah. Semoga ada sinar harapan untuk keluarga ini yang tabah dalam setiap ujian dan dugaan
yang menimpa. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setia